Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan strategi pengajaran, model-model pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Sebelum saya terus ke sesi pembentangan, saya akan mengenalkan dulu ahli-ahli kumpulan. Ahli kumpulan 2 terdiri daripada Nur Alia Adawiyah binti Abdullah Zawawi, saya sendiri Muhammad Irsyad bin Muhammad Hisham, Nur Alia Akilah binti Mat Lazin, Syasha Nur Khairani binti Mat Sarif dan Nur Nailah binti Muhammad Nazri. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang pengajaran dan pembelajaran. Apakah yang dimaksudkan dengan pengajaran? Pengajaran merupakan aktiviti yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan yang meliputi aktiviti perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan penilaian. Secara ringkas, pengajaran merupakan proses untuk menyampai dan menyumbang idea-idea serta menggalakkan kreativiti seseorang pelajar. Pengajaran juga membantu seseorang pelajar untuk belajar, dan pada yang sama ia juga mencabar pelajar ke arah pencapaian potensi yang optimum. Bagaimana pula dengan pembelajaran? Secara umumnya, pembelajaran merupakan proses memperoleh ilmu pengetahuan atau kemahiran. Mengikut Robert McGinn dalam bukunya The Condition of Learning, pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang berlaku disebabkan oleh proses pertumbuhan. Antara kepentingan utama perancangan pengajaran dan pembelajaran ialah untuk memastikan sebuah sesi penyampaian ilmu itu dapat dilakukan dengan baik dan berkesan. Setelah yang seterusnya merupakan Information Processing Theory. Apakah itu Information Processing Theory? Information Processing Theory merupakan satu pendekatan kepada kajian perkembangan kognitif yang bertujuan untuk menerangkan bagaimana sebuah maklumat itu dikodkan ke dalam ingatan seseorang. Teori ini berfokus pada memori dan bagaimana informasi itu diproses. Model ini menyatakan bahawa informasi diproses berdasar dan disimpan melalui 3 tahap, iaitu tahap sensori, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Information Processing Theory ini dibangunkan berdasarkan idea manusia memproses maklumat secara aktif. Ia terdiri daripada 4 perkara, iaitu kepekaan terhadap masalah yang timbul, pemerolehan dan penyusunan maklumat, penjanaan cara-cara penyelesaian masalah yang sesuai, dan pengembangan konsep yang berkenaan. Okey, apakah itu sensori? Sensori ialah apa yang kita alami melalui panca indera kita seperti rasa, lihat, hidu dan sentuh. Ingatan jangka pendek pula ialah kebolehan kognitif, jumlah maklumat yang diminta untuk kita ingat. Seberapa fokus kita dapat berada pada suatu hari dan berapa banyak perhatian yang kita berikan terhadap maklumat tersebut. Itu ingatan jangka pendek. Manakala bagi ingatan jangka panjang ialah memecahkan maklumat menjadi bahagian yang lebih kecil dan menjadikan ia lebih bermaksud dan pengulangan terhadap informasi yang telah diperoleh. Baiklah, seterusnya pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang teori-teori pembelajaran yang terdiri daripada teori behavior dan teori kognitif. Asas teori behavior ialah teori bahawa manusia boleh dilatih untuk menghasilkan tingkah laku tertentu sebagai tindak balas terhadap rangsangan tertentu. Dan semakin kerap gerak balas dirangsang, semakin kuat sebuah latihan itu. Dalam teori behavior, ia menekankan kepada proses tingkah laku yang boleh diperhatikan. Ia bermakna bahawasanya proses tingkah laku ini dirangsang oleh apa yang boleh diperhatikan oleh seorang pelajar itu. Perlakuan asas ini boleh diperkukuhkan atau dihentikan melalui ganjaran ataupun hukuman. Pengajaran dirancang berdasarkan objektif perlakuan yang boleh diukur atau diperhatikan. Dalam konsep ini, guru-guru tidak perlu untuk mengambil tahu pengetahuan sedia ada murid dan perubahan yang berlaku dalam minda semasa sesi pembelajaran. Teori yang kedua pula ialah teori kognitif. Aspek perkembangan kognitif ialah aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perkembangan kognitif ialah perkembangan yang dialami oleh otak dari aspek pemikiran manusia dan ia dapat dilihat
melalui perubahan dalam tingkah laku dan percakapan. Teori ini telah diperkenalkan oleh Jean Piaget. Manakala dari sudut teori pembelajaran kognitif pula, ialah proses kognitif yang menghasilkan perubahan tingkah laku dalam sebuah pembelajaran. Melalui teori kognitif, semua idea dan imej dalam minda individu diwakili oleh skema. Apa pula itu skema? Skema merujuk kepada potensi yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu dan merupakan model tingkah laku asas individu yang ditonjolkan semasa proses pengubah suaian diri dalam alam sekitar. Melalui proses teori kognitif, jika maklumat baru sesuai dengan skema, maka maklumat itu akan diterima. Jika maklumat itu tidak diterima, maklumat itu akan ditolak atau diubah suai, atau skema itu sendiri akan diubah suai. Teori kognitif ini dapat dilihat berdasarkan rajah yang dipaparkan. Melalui rajah ini dapat diperhatikan bahawasanya terdapat beberapa perkara penting dalam teori kognitif, antaranya ialah skema, asimilasi dan akomodasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi menggunakan skema yang ada untuk menangani objek atau situasi baru. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji apel, kanak-kanak tersebut akan menggunakan skema memegang dan sekaligus merasanya. Melalui perbuatan tersebut, kanak-kanak itu akan mendapat pengetahuan yang baru terhadap sebiji apel. Seterusnya, prosesnya akan berterusan ke peringkat keseimbangan, situasi baru dan ketidakseimbangan, dan kemudiannya diakhiri dengan proses akomodasi. Akomodasi ini berlaku apabila skema pengetahuan yang ada tidak berfungsi dan perlu diubah untuk menangani atau situasi baru, menangani objek atau situasi baru. Contohnya, kanak-kanak yang berumur 2 tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. Sekian saja dari saya. Seterusnya saya akan menyerahkan bentang ini kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Shashana Khairani binti Mat Sarif akan membentangkan slide seterusnya, iaitu berkenaan dengan konstruktivism. Okey, McBrien and Brand ada mengatakan konstruktivism ni adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Okey, kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukan hanya menerima pengetahuan daripada orang lain. Okey, kita akan dapat memahami dengan lebih banyak lagi di slide yang seterusnya. Okey, teori konstruktivism menekankan peranan kritis pelajar dalam pembelajaran mereka sendiri. Kritis di sini adalah merupakan cara pemikiran mereka secara kritikal. Okey, jika dikaitkan dengan model Bloom taxonomy, ianya berada pada tahap ketiga di atas, iaitu menganalisis, evaluasi dan juga mencipta, yang mana murid sudah berada pada tahap yang mereka mampu untuk membanding beza, membuat kategori dan menerangkan sebab dan akibat. Okey, antara prinsip pembelajaran, pertama, belajar membina makna mendalamnya sendiri, bukan hanya menghafal jawapan betul atau memetik makna orang lain. Oleh itu, pengajaran harus dimulakan dengan melihat permasalahan di mana para pelajar berusaha membina makna. Okey, maknanya di sini, pelajar itu mencari cara atau jalan mereka sendiri untuk mendapatkan sesuatu jawapan. Jadi kita guru bagi satu soalan ataupun permasalahan, jadi pelajar akan mencari cara mereka sendirilah untuk mengenal pasti dan mencari jawapan itu. Okey, yang kedua, memahami keseluruhan teori komponen, bagaimana semuanya berkaitan antara satu sama lain. Okey, ketiga-tiga teori ni seperti mana yang kawan saya tadi telah jelaskan, teori behavior, teori kognitif dan sekarang ni teori konstruktivism. Yang ketiga-tiga ini adalah saling berkaitan dalam menghasilkan strategi PDP kita yang boleh kita praktikkan mengikut tahap murid itu sendiri.
Contoh aktiviti yang boleh kita lakukan seperti latihan yang diberikan oleh guru melalui visual ataupun perbincangan dalam kumpulan. Okey, yang ketiga, pentaksiran perlu menjadi sebahagian daripada proses pembelajaran sehingga memberi maklum balas kepada pelajar mengenai kualiti pembelajaran mereka. Okey, di sini melalui pentaksiran ni pelajar sendiri boleh menilai di mana tahap pembelajaran mereka, jadi mereka boleh baiki untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi lah. Bagi guru pula, selepas guru menilai tahap-tahap pelajar tu, guru boleh mengatur strategi-strategi untuk kita meningkatkan lagi tahap murid tersebut. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, di slide seterusnya ini kita dapat melihat konstruktivism secara meluas lagi, iaitu pertamanya melalui collaboration, iaitu secara bersama-sama, di mana pelajar ada group work, cooperative learning, active process, learner view act as learning framework, constructing knowledge, external talk process and discussion. Di sini banyaklah aktiviti-aktiviti yang akan terjadi, iaitu murid mula berfikir, murid akan berbincang, murid akan menganalisis dan mengenal pasti masalah-masalah mereka untuk mendapatkan jawapan, dan secara bersama-sama lah kalau dalam grup tu. Okey, seterusnya metacognition, iaitu pemikiran, engaging learners, cognition awareness happening while learning, knowledge regulation, yang mana di sini murid-murid itu akan fokus kepada pemikiran mereka dan berlaku semasa proses pembelajaran itulah. Okay, seterusnya develop best practice, iaitu proses, predict, observe, explain, conceptual change, constructive instructional model, scaffolding. Di sini murid akan capai untuk ada jangkaan mereka, pemerhatian mereka dan penerangan mereka mengikut model pengajaran konstruktivism lah. Okey, seterusnya different environment. Okey, kita boleh gunakan melalui pelbagai cara untuk capai cara konstruktivism ni, iaitu dari macam face to face, computer mediate, small group, internal thinking, external thinking. So di sini boleh kita fokus secara online ataupun offline discussion lah. Okay, seterusnya iaitu interactive hands-on learning, yang mana kita fokus kepada murid itu untuk cari sendiri, memahami sendiri, self-reflection, situated cognition, self-discovery, real-world learning. Jadi di sini skill murid tu semakin meningkat lah, pengetahuan mereka juga semakin meningkat. Okey, seterusnya variety in teaching strategy. Variety in teaching strategy ni pelbagai teknik pengajaran. So kita boleh fokus kepada case based, product based, problem based, project based. Kemudiannya web learning. Keterlibatan ini dia menunjukkan keterlibatan kepada teknologi lah. Contohnya web quest ni, murid dapat maklumat daripada web yang mana guru menyediakan link untuk murid tu mendapatkan maklumat tentang aktiviti mereka. Seterusnya web project, iaitu web yang disediakan oleh murid. Student design and unstructured. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide iaitu implikasi kepada pengajaran. Pertamanya, pengajaran dan pembelajaran akan berpusatkan kepada murid. Seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelum inilah, kita menggerakkan murid itu untuk berfikir dan membuat penyelesaian kepada masalah. Okay, seterusnya, pengetahuan yang dipunyai oleh murid adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh murid, iaitu secara kolaboratif, yang mana mereka ni bekerjasama sesama murid untuk capai apa yang diinginkan. Dan bukan pengajaran yang diterima secara pasif. Secara pasif adalah murid hanya menerima penjelasan ataupun ilmu daripada guru. Okay, seterusnya, guru akan mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan merancang kaedah pengajarannya dengan sifat asas pengetahuan tersebut. Seterusnya, guru berperanan sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakan peluang kepada
murid untuk membina pengetahuan baru. Di sini guru boleh mengasingkan murid mengikut tahap mereka agar lebih mudah untuk kita mencapai objektif pengajaran. Okey, guru berperanan sebagai fasilitator yang membantu murid membina pengetahuan dan penyelesaian masalah. Di sini tugas guru hanya memberi penjelasan secara terperinci lagi terhadap pengetahuan sedia ada murid yang mana mereka dah bincang semua tadi, and then mereka dapat jawapan dan guru menjelaskan dengan lebih detail lagi lah. Okey, slide seterusnya. Pengajaran abad ke-21. Proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif serta aplikasi nilai-nilai murni dan etika. Yang ini akan dijelaskan oleh kawan saya sebentar lagi. Assalamualaikum, saya Nur Alia Adawiyah binti Abdullah Zawawi akan meneruskan pembentangan berkenaan elemen-elemen yang terdapat di dalam pembelajaran abad ke-21. Elemen-elemen ini juga disebut sebagai standard asas di dalam pembelajaran abad ke-21. Elemen yang pertama ialah komunikasi. Komunikasi ialah apabila berlaku interaksi antara guru, murid, murid dan murid bahan sama ada secara lisan atau bukan lisan bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-rakan. Elemen komunikasi ini terbahagi kepada 4. Pencapaian yang pertama adalah di mana murid dapat memerhati, mendengar dan memberi maklum balas dengan orang lain. Pencapaian ini boleh diperolehi dengan beberapa kaedah, di antaranya ialah meminta murid untuk menyampaikan pendapat atau menjawab soalan dengan jelas dan terang supaya dapat didengari oleh rakan-rakan, atau yang kedua, meminta murid menghadap atau memandang rakan-rakan semasa memberi penerangan. Pencapaian kedua ialah di mana murid dapat menyusun pemikiran mereka secara logik dan menyatakannya secara jelas dan ringkas. Ini boleh diperolehi dengan beberapa kaedah seperti memberi tugasan yang jelas, ringkas dan berfokus berdasarkan hasrat pembelajaran serta bersesuaian mengikut tahap keupayaan murid. Yang kedua ialah menyediakan panduan atau langkah-langkah supaya murid dapat menyusun pembentangan mereka dengan berkesan yang mengandungi pengenalan, isi dan penutup. Seterusnya ialah apabila murid dapat memahami cara menyesuaikan mesej atau kaedah tertentu untuk menyampaikannya. Kebolehan ini boleh dicapai dengan membimbing murid menggabungkan 5 deria melalui penggunaan audio seperti lagu atau dialog, dari segi visual, carta atau video ataupun dan juga kinestetik iaitu tingkah laku dan pergerakan untuk mengenal pasti kaedah penyampaian maklumat dengan berkesan. Yang kedua itu membimbing murid untuk menyampaikan maklumat yang jelas dan sesuai dengan kumpulan sasaran yang berdasarkan situasi. Pencapaian yang terakhir di dalam elemen komunikasi ialah murid yakin untuk berinteraksi dengan rakan mereka semasa menyampaikan sebarang topik. Ini boleh diperolehi sekiranya guru membimbing murid berinteraksi dengan memastikan lontaran suara yang jelas, lancar dan murid berinteraksi. Pencapaian ini boleh diperolehi sekiranya guru membimbing murid berinteraksi dengan memastikan lontaran suara yang jelas, lancar dan bahasa badan yang sesuai. Yang kedua, memberikan galakan, pujian, motivasi serta provokasi untuk membina keyakinan murid berinteraksi. Elemen kedua ialah kolaboratif yang bermaksud berlaku kerjasama dan muafakat antara guru, murid dan murid ke murid secara aktif dan menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid. Terdapat 4 perkara yang boleh dicapai melalui elemen ini, iaitu yang pertama ialah bekerjasama di mana murid daripada pelbagai kebolehan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama dan saling bergantungan untuk berjaya. Kaedah yang boleh diambil ialah mengenal pasti dan mengambil kira kecenderungan kecerdasan pelbagai iaitu multiple intelligence dan potensi murid sebagai panduan semasa menumbuhkan kumpulan dan merancang aktiviti berkumpulan. Yang kedua itu mewujudkan hubungan yang positif dalam kalangan murid supaya mereka selesa dan dapat bekerja dalam kumpulan. Perkara yang kedua boleh dicapai ialah tanggungjawab bersama yang melibatkan murid secara seimbang dalam kumpulan melalui pembahagian tugas berdasarkan keupayaan murid. Antara kaedah yang boleh dilaksanakan ialah memastikan agihan tugasan kumpulan bersesuaian dengan potensi, minat dan keupayaan murid.
Yang kedua, membimbing murid menyediakan peraturan aktiviti kumpulan. Contohnya seperti mengikut giliran, menggunakan bahasa yang berhemah, mendengar dengan teliti, menjalin kerjasama serta memberi penghargaan. Yang ketiga iaitu penglibatan seimbang, ialah apabila murid bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan dalam kumpulan dan menghargai sumbangan dan idea rakan-rakan yang lain. Penglibatan seimbang ini boleh dicapai dengan menekankan peranan dan tanggungjawab setiap ahli kumpulan bagi memastikan keberkesanan kumpulan. Yang kedua, menilai kerja kumpulan berdasarkan sumbangan dan penglibatan ahli kumpulan. Perkara yang terakhir dalam elemen kolaboratif ialah bertolak ansur di mana murid dapat menerima dan menghormati pandangan orang lain, bersifat fleksibel dan dapat bertolak ansur untuk mencapai matlamat yang sama. Ianya boleh diperolehi dengan membimbing murid untuk mendengar dan tidak mencelah semasa rakan memberi pendapat. Atau yang kedua, memberi maklum balas terhadap idea murid lain secara rasional. Elemen seterusnya ialah pemikiran kritis yang bermaksud apabila berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Seperti elemen-elemen sebelumnya, elemen ini juga mempunyai 4 pencapaian, iaitu yang pertamanya ialah bermaklumat, di mana murid memiliki maklumat mengenai pelbagai perkara atau bidang. Antara kaedah untuk menjadikan murid individu yang bermaklumat ialah dengan memaklumkan tajuk atau kemahiran pelajaran lebih awal supaya murid dapat bersedia dengan maklumat. Yang kedua, mengaitkan pengetahuan sedia ada murid dengan isi pembelajaran. Pencapaian yang kedua ialah sikap ingin tahu murid untuk meneroka sesuatu bidang ilmu dengan cara pembacaan, penyoalan dan melakukan aktiviti secara hands-on untuk mendapatkan maklumat. Ianya boleh dilihat dengan melaksanakan set induksi yang dapat mencetus sikap ingin tahu murid, menggunakan teknik penyoalan yang sesuai untuk mendorong murid dan meluahkan maklumat yang diperolehi. Selain itu, membuat keputusan yang berasas juga merupakan salah satu perkara yang terdapat di dalam elemen ini, di mana murid membuat keputusan berdasarkan maklumat dan berupaya mempertahankan keputusan dengan memberikan bukti. Perkara ini boleh dikenal pasti dengan membimbing murid menganalisis maklumat yang diperoleh untuk membuat keputusan seperti membanding beza dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, mendorong murid memberi justifikasi dengan mengemukakan sebab dan akibat. Seterusnya, pencapaian yang terakhir yang boleh diperolehi ialah pemikiran terbuka. Murid akan lebih berfikiran terbuka, menerima pandangan orang lain dan merendah diri. Ini dapat disaksikan apabila guru mendorong murid untuk saling berkongsi idea dan pendapat antara satu sama lain, membimbing murid untuk menyangkal pendapat orang lain secara logik dan berhemah. Elemen pembelajaran abad ke-21 yang keempat ialah kreativiti. Ianya apabila proses pencanaan idea yang menghasilkan inovasi, bahan, aktiviti dan projek yang baru, unik, berguna dan berkualiti dilakukan. Untuk mencapai kepelbagaian sudut pemikiran di mana murid melihat situasi sedia ada dari pelbagai sudut untuk menjana idea dan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeza, guru haruslah mendorong murid melakukan tugasan atau menyelesaikan masalah daripada pelbagai sudut dan kaedah yang berbeza, membuka ruang dan peluang kepada murid untuk mengemukakan idea tanpa membataskan dari sudut betul atau salah. Pencapaian kedua dalam elemen kreativiti iaitu pemikiran membina, menerangkan murid menghasilkan dan menggunakan idea-idea baru dalam konteks tertentu dan menjana hasil yang positif. Antara kaedahnya ialah dengan merancang aktiviti berdasarkan persoalan yang dikemukakan tentang apa yang murid ingin tahu bagi merancang idea baru. Yang kedua, merancang dan mengadakan aktiviti dalam bentuk pertandingan dan projek untuk menggalakkan murid berkarya seperti menghasilkan bahan inovasi daripada bahan terbuang dan aplikasi teknologi. Yang ketiga ialah berani mengambil risiko. Apabila murid berani mencuba dan diberi galakan tanpa merasa bimbang dengan kritikan, ianya mampu diperolehi dengan memberi peluang dan kebebasan kepada murid untuk menghasilkan atau menyelesaikan masalah mengikut cara mereka dalam konteks kandungan isi pembelajaran. Mendorong murid untuk berani mencuba laksanakan sesuatu tugasan sehingga berjaya.
Dan perkara yang terakhir boleh dicapai melalui kreativiti ialah berpandangan jauh. Murid akan mempunyai hala tuju yang jelas dan berimajinasi secara asli serta tidak mengikut kelaziman. Antara kaedahnya ialah dengan membimbing murid untuk menentukan atau membuat pilihan penghasilan produk atau tugasan berdasarkan hasrat PDP. Yang kedua, memberi peluang kepada murid mengemukakan idea sendiri dan berimajinasi dalam merancang sesuatu tugasan atau projek. Seterusnya ialah elemen yang terakhir, iaitu nilai murni. Ianya merupakan penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah pembentukan jati diri nasional mengikut acuan Malaysia. Pencapaian pertama iaitu penerapan nilai yang bersesuaian di mana murid dijelaskan dan diterapkan nilai yang bersesuaian semasa sesi PDP. Penerapan nilai ini boleh dipupuk dengan mencungkil nilai yang bersesuaian daripada kandungan mata pelajaran untuk diterapkan dan dihayati oleh murid. Yang kedua, menghubungkaitkan kehidupan sebenar dengan nilai yang bersesuaian dalam kandungan mata pelajaran supaya menjadi amalan. Manakala pencapaian kedua ialah penghayatan dan amalan, iaitu murid perlu menzahirkan amalan nilai murni dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Perkara ini boleh dicapai dengan menggalakkan amalan, menghargai pendapat atau idea daripada rakan-rakan dengan memberi pujian, ucapan penghargaan, senyuman, tepukan syabas atau tanda bintang pada hasil kerja kumpulan. Yang kedua, mendorong murid menerima pandangan ahli kumpulan dengan keterbukaan, berlapang dada, menggunakan bahasa lisan atau bahasa badan yang baik. Seterusnya ialah murid dapat mencapai penghargaan. Guru memberi penghargaan kepada murid dan memberi penghargaan semasa rakan. Seterusnya ialah murid dapat mencapai penghargaan. Guru memberi penghargaan kepada murid dan memberi penghargaan sesama rakan. Terdapat beberapa cara untuk mendapat pencapaian ini, iaitu dengan memberi penghargaan sepanjang proses PDP. Contohnya, ucapan terima kasih dan pujian, ganjaran, carta penghargaan, pelekat penghargaan. Yang kedua, memberi penghargaan semasa menyemak tugasan atau buku latihan seperti ulasan positif, tanda bintang cap penghargaan dan memberi grade dan skor. Dan yang terakhir sekali ialah galakan dan promosi, di mana guru mengadakan program untuk menggalakkan penghayatan dan amalan murni. Pencapaian ini boleh diperolehi dengan kaedah seperti mengadakan dan menghebahkan pemilihan dan anugerah model murid contoh untuk diteladani di peringkat kelas dan sekolah. Contoh peringkat kelas, murid aktif membantu rakan dan guru serta menjaga kebersihan dan keceriaan bilik darjah. Peringkat sekolah, kehadiran penuh, murid paling awal hadir sekolah, kelas terbersih dan tokoh murid bersaksiah. Dan yang kedua ialah mengadakan program secara berkala dan berterusan seperti kempen amalan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun dan menyiarkan lagu yang menerapkan nilai murni. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan kepada rakan saya. Terima kasih. Seterusnya kita akan melihat kerangka konsep pembelajaran abad ke-21. Okay, seperti yang kita boleh tengok kat atas tu, benda ni adalah berfokuskan kepada murid yang berada di tengah-tengah tu. Dalam murid ni dia nak keluarkan tiga perkara penting, iaitu pengetahuan, kompeten dan perwatakan. Okay. Seterusnya untuk menjadikan anak murid itu ada tiga perkara, adalah harus mempunyai 5 perkara penting yang perlu dilakukan oleh guru, iaitu perancangan pembelajaran, pembelajaran kooperatif dan kolaborasi, kemahiran berfikir, pentaksiran pembelajaran, ekosistem pembelajaran yang baik. Okey, di dalam untuk mencapai benda ni, guru nak capai benda ni, dia kena ada 3 perkara, iaitu kurikulum, pedagogi dan juga pentaksiran. Okay, kita balik kepada slide seterusnya. Untuk pengetahuan di sini, murid dia bukan sahaja kena tahu tentang mata pelajaran teras, wajib, elektif, tetapi juga perlu tahu tentang mata pelajaran tambahan. Selain itu, murid perlu mengetahui tentang elemen merentas kurikulum dan juga dia akan mengetahui tentang pengetahuan pengalaman, melalui pengetahuan melalui pengalaman, iaitu kognitif. Okey,
Seterusnya kita akan tengok kompetensi. Apa yang dimaksudkan kompetensi adalah kemahiran. Terdapat 4 kemahiran penting yang perlu pelajar ada, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran komunikasi dan berkolaboratif, kemahiran hidup dan kerjaya, dan kemahiran maklumat media dan teknologi. Kemahiran-kemahiran yang ada ni, dia dapat membantu pelajar bila berada dalam kumpulan ataupun berada di luar sekolah nanti. Next slide, kita tengok perwatakan. Perwatakan ni murid dia akan mempunyai amalan nilai murni yang boleh membentuk jati diri pelajar tersebut. Seterusnya, dia juga akan memiliki ciri-ciri kepimpinan yang baik dan mempunyai kesedaran kendirian tinggi selain mampu berdaya saing di peringkat global. Macam mana bila dia mampu bersaing di peringkat global, mana dia bila keluar sekolah nanti masuk universiti ataupun berkejaya, murid ni akan dapat adapt dalam situasi yang berlainan selain daripada sekolah lah. Maksudnya dia dapat menguruskan diri dengan baik bila berada di luar nanti. Okey, yang ini kita boleh tengok perancangan pembelajaran yang mana akan digunakan pakai oleh guru. Okey, guru ni dia akan menetapkan objektif pembelajaran dengan menyediakan RPH, iaitu rancangan pembelajaran harian. Di dalam RPH ni, guru ni akan merangka objektif pembelajaran, strategi atau aktiviti yang dilakukan oleh pelajar nanti dan oleh murid nanti, yang mana dia seterusnya akan dapat menentukan kaedah pentaksiran. Guru ni dia akan membuat satu aktiviti berteraskan 4K, iaitu komunikasi, kolaborasi, critical thinking dan juga kreatif. Itulah. Melalui tahap keupayaan murid ni, guru dapat merungkai unpack kurikulum pelajar. Okay. Di dalam perancangan pelajaran ni, guru akan jadi sebagai guru perancang. Guru juga sebagai pengawal, yang mana dia akan mengawal aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh murid, dan juga sebagai guru pembimbing yang digunakan apabila murid itu ingin bertanya sesuatu, dan guru harus membimbing pelajar bagaimana nanti. Pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, yang mana guru akan membina kemahiran personal dan interpersonal seseorang murid tersebut. Kemahiran interpersonal dan interpersonal ni kemahiran yang ada dalam murid, dan dia akan rungkaikan lagi kemahiran tersebut. Selain itu, guru akan memastikan murid akan bekerja dalam kumpulan. Guru juga akan menerapkan nilai murni dan etika. Selain itu, dia dapat mewujudkan komunikasi yang efektif antara murid sama murid, kawan sekelas ataupun murid dengan guru. Baik, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir ini di mana guru berperanan sebagai pembimbing. Kemahiran berfikir ini akan dapat merangsang dan meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Kemahiran berfikir kritis dan kreatif dapat menyelesaikan masalah dan membuat keputusan kepada murid-murid. Dan kemahiran berfikir ini akan meningkatkan daya inovasi murid-murid. PDP, pembelajaran dan pengajaran perlu mengandungi unsur untuk menggalakkan murid-murid berfikir secara kritis. Hal ini boleh dilakukan dengan teknik penyoalan soalan yang betul. Penggunaan tools seperti iThink, Kebat dan Peta Minda mampu menggalakkan murid-murid dan pelajar untuk berfikir secara kreatif.
guru berperanan sebagai pembimbing iaitu memberi tunjuk ajar tentang isi pembelajaran dan aktiviti yang akan dilakukan. Guru juga boleh memandu murid untuk membuat keputusan dalam setiap subjek dan mereka akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Guru-guru juga dapat memanfaatkan sumber yang ada serta menggabung jalinkan isi pembelajaran. Seterusnya ialah pentaksiran pembelajaran, iaitu pentaksiran pembelajaran ini ialah berterusan dan menyeluruh dan dibahagi kepada 3, iaitu pentaksiran sebagai pembelajaran, pentaksiran untuk pembelajaran, dan pentaksiran tentang pembelajaran. Pentaksiran pembelajaran ini guru berfungsi sebagai penilai, di mana guru melaksanakan penilaian secara sistematik, terancang dan berterusan. Mereka juga akan menggunakan pelbagai kaedah, iaitu menjalankan aktiviti pemulihan atau pengkayaan. Guru juga boleh membuat refleksi tentang semakan atau latihan tugasan yang akan diberikan kepada murid-murid. Ekosistem pembelajaran positif. Ekosistem ini adalah satu sokongan kepada proses PDPC yang melibatkan interaksi antara guru dan murid dengan persekitaran dalam atau luar bilik darjah. Ekosistem pembelajaran positif ini ialah menyediakan suasana dan prasarana murid kondusif dan kesediaan emosi murid serta meraihkan pembelajaran. Sokongan yang diberikan oleh kementerian kepada murid, guru, pemimpin sekolah, ibu bapa serta komuniti melalui pelbagai inisiatif utama. Dalam usaha menerapkan 6 aspirasi murid, suasana di dalam bilik darjah telah berubah menjadi dinamik, menarik dan kondusif bagi memupuk sifat belajar kepada murid-murid untuk berkongsi ilmu dan pengalaman pembelajaran. Pembelajaran berasaskan inquiry. Pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran berasaskan projek. Okey, pertama sekali saya akan terangkan tentang pembelajaran berasaskan inquiry terlebih dahulu. Apa maksud inquiry? Pembelajaran berasaskan inquiry ini adalah proses mencari dan menyiasat masalah, membina hipotesis, mereka bentuk eksperimen, mengumpul data dan membuat kesimpulan untuk menyelesaikan masalah itu. Okey, pembelajaran berasaskan inquiry ini ada 5, iaitu penglibatan, penerokaan, penerangan, pengembangan dan penilaian. Sebagai contoh dalam kelas sendiri, guru-guru bagaimana guru-guru ini hendak melibatkan murid dalam pembelajaran mereka. Contohnya guru ini menggunakan teknik visual, iaitu menayangkan tayangan video dalam pembelajarannya. Jadinya kaedah penglibatan ini adalah melibatkan murid sendiri dalam pengajaran itu. Jadi murid akan menonton tayangan video dan secara tidak langsung akan menarik minat murid untuk mengetahui lebih lanjut. Hasil daripada tayangan video tersebut akan menyebabkan murid-murid untuk menimbulkan persoalan serta mencungkil pengetahuan sedia ada. Seterusnya ialah melalui aktiviti penerokaan pula, di mana dalam murid-murid akan menubuhkan kumpulan dan mencari sumber yang ada untuk menambahkan ilmu pengetahuan yang mereka sedia ada, serta mereka akan guru-guru berperanan sebagai pembimbing untuk jika mereka ada persoalan yang ingin ditanya. Jadi guru berperanan sebagai pakar rujuklah dalam perbincangan kumpulan mereka. Seterusnya memerhati dan mendengar interaksi antara mereka. Jadi murid-murid juga boleh melakukan
mereka boleh mengenal pasti maklumat yang mereka ada. Seterusnya ialah penerangan, di mana mereka akan membentangkan hasil daripada perbincangan mereka dan membuat kesimpulan daripada apa yang mereka belajar. Jadi kita boleh nampaklah mereka gunakan definisi apa untuk hubung kaitkan. Jadi mereka dapat input dan output untuk lebih faham konsep yang telah kita tunjukkan melalui video tadi. Jadi guru juga boleh mentaksir peningkatan pemahaman murid. Kita boleh tengoklah tahap mana murid telah menguasai tajuk yang telah kita bentangkan, video yang telah kita bentangkan tadi. Seterusnya ialah pengembangan. Pengembangan ini murid-murid akan hubung kaitkan cara-cara dari segi video tadi. Mereka akan belajar sesuatu daripada video itu. Jadi guru sebagai pembimbing mereka untuk pastikan tidak terkeluar daripada definisi apa yang mereka belajar tadi dan menggalakkan murid mengaplikasikan konsep asal dan kemahiran dalam situasi baru. Seterusnya ialah penilaian. Jadi melalui apa yang mereka telah bincangkan tadi, semestinya ada istirahat. Jadi mereka murid-murid seharusnya mengetahui apakah isi sirat, nilai murni yang terdapat setelah apa yang kita dipelajari. Jadi mereka juga boleh membuat refleksi tentang apa yang mereka dah belajar dan akan menggalakkan murid menilai pemahaman dan kebolehan mereka. Pembelajaran berasaskan projek. Okey, apakah maksud pembelajaran berasaskan projek ini? Ialah murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu atau topik bagi menghasilkan sesuatu produk. Ada 6 kaedah iaitu membina soalan utama, suara dan pilihan murid, kemahiran abad ke-21, inkuiri dan inovasi, maklum balas dan semakan serta ke-6 pembentangan produk. Okey, melalui pembelajaran berasaskan projek ini, murid-murid akan melalui proses membina soalan utama di mana murid akan mengadakan sumbangsaran tentang cara-cara untuk menghasilkan produk melalui masalah yang muncul tadi. Jadi guru-guru bolehlah membentuk soalan bersifat provokatif, terbuka dan berkaitan dengan apa yang dipelajari oleh murid. Seterusnya, suara dan pilihan murid. Murid sendiri menentukan tajuk, soalan utama dan sumber dan produk yang akan dihasilkan yang bermakna kepada mereka. Iaitu mereka perlu lihat dari segi bentuknya, sumbernya, kosnya. Jadi mereka akan tentukan sendirilah strategi. Murid-murid sendiri yang tentukan. Seterusnya ialah kemahiran abad ke-21. Di mana murid-murid sendiri akan membentuk kumpulan dan mengagihkan tugasan mengikut kemahiran mereka, kepakaran mereka. Jadinya hasil daripada pembentukan kumpulan ini akan mewujudkan semangat kerjasama, team building dalam antara mereka. Jadi mereka dapat menjana pemikiran kritis dan kreatif lah dalam dengan pembentukan kumpulan ini. Seterusnya ialah inquiry dan inovasi, iaitu guru-guru akan membimbing murid untuk membina lebih banyak soalan berdasarkan soalan utama. Iaitu mereka kena membina soalan yang lebih spesifik untuk memahami idea dan perspektif terbaru. Jadinya seterusnya ialah maklum balas dan semakan. Mereka akan memberikan pandangan berdasarkan exemplar dan rubrik untuk menambah baik hasil produk. Jadinya mereka akan melakukan penilaian untuk pembaikan hasil daripada produk mereka. Seterusnya ialah pembentangan produk. Jadinya setelah mereka menghasilkan produk, mereka boleh mengadakan contoh aktiviti yang boleh dilakukan adalah mengadakan gallery walk. Di mana mereka dapat menarik audiens yang autentik. Pembelajaran berasaskan masalah.
Pembelajaran berasaskan masalah ini ialah PDP yang mencabar pemikiran murid untuk menyelesaikan masalah berdasarkan situasi sebenar. Pembelajaran berasaskan masalah ini ada 5 proses, iaitu penentuan masalah, pemahaman masalah, menyelesaikan masalah, penilaian dan penentuan. Contoh bagi penentuan masalah ini ialah di mana murid mengenal pasti masalah sebenar yang kompleks dan mencabar pemikiran murid. Kedua ialah pemahaman masalah, di mana mereka akan adakan sesi soal jawab dalam kumpulan dan mengumpul maklumat berdasarkan pengetahuan yang ada dan sumber lain. Mereka perlu mengenal pasti masalah dan memahami masalah itu sendiri. Jadi ketiga, penyelesaian masalah, iaitu murid akan membina kerangka penyelesaian masalah menggunakan konsep 5W1H, iaitu when, why, what, which, why. Satu lagi how. Jadi dengan menggunakan konsep ini mereka dapat menjana idea untuk menyelesaikan masalah itu. Seterusnya ialah penilaian. Penilaian ini maksudnya mereka menilai cadangan untuk penyelesaian masalah tersebut dan memberi maklum balas terhadap pembentangan kumpulan mereka. Jadinya seterusnya ialah penentuan. Penentuan ini mereka akan berunding dan membuat keputusan secara kolektif dalam kumpulan. Sekian saja daripada kumpulan kami, kumpulan kedua untuk subjek kurikulum dan inovasi dalam pendidikan.